berlakulah kiamat pada seseorang. Manakala kalau berlaku yang kita sedang bincangkan ialah bila berlakunya kiamat. Kiamat ni sentiasa ditanya. Bukan zaman kita je, tidak. Di zaman Nabi Muhammad SAW pun dah ditanya. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Mereka sibuk bertanya pada kamu, wahai Muhammad, bila nak berlakunya hari kiamat ini? Lalu dijawab, yas'alukan nasu anis sa'ah. Kul innama ilmuha indallah. Sebutlah wahai Muhammad, pengetahuan tentang hari kiamat ni, dia ada di sisi Allah. Maknanya Allah lah yang mengetahui bila nak berlakunya hari kiamat. Manakala kita ni, Allah sembunyikan saat kematian, Allah sembunyikan saat nak berlakunya kiamat. Nak suruh, kenapa Allah sembunyikan dua perkara ni pada diri kita ni? Jawabnya, kerana nak suruh kita ni sentiasa hidup bersiap dan bersiap. Sepanjang masa, start daripada kita mula akil balik, maka kita kena bersiap untuk kematian. Start daripada kita mula akil balik, kita mula bersiap untuk hari kiamat dipanggil. Dalam hidup kita ni, dia akan terjadi perkara demikian. Jadi oleh demikian, dalam Islam, dia nak suruh macam mana kita nak suruh bersiap ni. Lalu Allah bagi tanda-tanda. Orang ni dekat nak mati, ada tanda-tanda dekat nak mati dia. Kita tahu handphone kita pun, kalau dia nak mati pun ada tanda-tanda. Kereta kita pun, kalau dia nak mati pun, diberi tanda-tanda. Tanda-tanda, sama ada kita ambil berat ataupun kita tak ambil berat. Bahkan kita bil elektrik kita nak dipotong pun diberi tanda-tanda. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, semua ada tanda-tanda. Allah bagi tanda-tanda. Kita sakit, ada tanda-tanda. Allah jadikan bila kita nak mati pun Allah bagi tanda-tanda pada seorang. Demikian juga alam ini. Bila Allah nak tutup alam ini, Allah jadikan tanda-tanda. Kita dah bincang dah dalam tanda-tanda ni. Ni tajuk yang kita sedang bincangkan ini. Ada 3 dah tanda-tanda yang kita dah sebut sebelum daripada ni. Yang pertama, tanda-tanda datangnya Imam Mahdi. Saya dah terang pada sahabat-sahabat tentang mengenai Imam Mahdi. Macam mana kemunculan dia, kemudian keadaan dia bagaimana, pergerakan dia di mana, berapa lama dia hidup. Yang kedua, lepas pada sebut tanda yang kedua, bila berlakunya yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Bila perang yang besar, yang meletus di kawasan Khurasan, di kawasan Hijaz. Kawasan ini, kemudian lepas pada itu berterusan perang ini, akhirnya berlaku penaklukan kota Konstantinopel. Ini dalam hadis Rasulullah cerita tentang dalam keadaan yang berlakunya keadaan sebegini. 2. Yang ketiga, saat mana nak berlakunya yang namakan dengan kiamat ini, datangnya Dajjal. Datangnya Dajjal ini di antara tanda-tanda yang kita masih lagi bincang. Dajjal ini, bagaimana Dajjal bila dia keluar dan bagaimana keadaan dia. Dalam perbincangan kita sebelum daripada ni, kita dah sebut dah tentang Dajjal waktu dia keluar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, umranu Baitul Maqdis kharabun Yathrib wa kharabun Yathrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah wa fathul Konstantiniyah khurujul Dajjal. Bila ditanya pada Rasulullah, bila berlakunya yang disebut dengan hari kiamat, bila berlakunya saat mana keluarnya Dajjal, Rasulullah kata, apabila Baitul Maqdis mula menjadi makmur. Baitul Maqdis sekarang ni dalam keadaan yang kita tengok macam mana keadaan suasana Baitul Maqdis. Kharabun Yathrib, yang menyebabkan di waktu tu hancurlah Madinah. Madinah tu tidak jadi lagi makmur sebagaimana makmurnya Baitul Maqdis. Bertukar. Keadaan itu bertukar. Wa kharabun Yathrib khurujul malhamah. Bila jatuhnya yang disebut dengan Madinah itu, hilangnya keceriaan di kota Madinah, maka di waktu itu berlakunya perang malhamah. Berlakulah perang. Di antara Syria berlaku, Jordan berlaku, kemudian di negara Arab Mesir berlaku perang khurujul malhamah. Yang menyebabkan di waktu itu berlakulah perang malhamah yang besar ini. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Bila berlakunya perang malhamah ini, itu tanda pembukaan Konstantinopel. Konstantinopel ini mula dibuka. Bila dibuka saja kota Konstantinopel, Rasulullah kata, wafatul Konstantiniyah khurudud Dajjal. Bila
bila buka sahaja kota Constantinople menjadi milik orang Islam, ataupun penguasaan itu dikuasai oleh orang Islam, maka di waktu itulah keluarnya Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ini masa yang keluarnya Dajjal ini, dalam disebutnya jarak di antara Malhamah dan penaklukan kota Constantinople itu pula. Hadis Abdullah bin Bush, dia menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata, "Bainal Malhamah wa fathul Madinatul ay Constantiniyah sittun sinin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara perang Malhamah, kehancuran Syria hancur, kemudian berlakunya Jordan, kemudian di Mesir, kemudian Saudi, berlaku perang ini, wa fathil Madinah, yang penaklukan kota Constantinople itu jarak mana? Sinina wa yakhrujul masihud dajjal fi sabi'ah, dan selama 6 tahun dalam tempoh itu, dan Dajjal akan keluar pada tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 keluarlah Dajjal. Kemudian kita bincang di mana tempat keluarnya Dajjal ini. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Dajjal yakhruju min ardil masyriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu keluar, disebutnya keluar daripada bumi sebelah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Itu Dajjal keluar di saat tersebut. Hari ini kita sambung, kali ini kita sambung mengapa disebut dengan, dan berapa lama Dajjal ini berada di atas muka bumi. Kita akan tanya, Dajjal ni duduk berapa lama atas muka bumi ini? Atas kurniaan Allah, masa tinggal Dajjal di atas bumi ini tidak lama. Tak lama. Sekalipun hanya sebentar, ia merupakan fitnah yang tidak pernah ada bandingan dengan yang diketahui manusia sepanjang sejarah hidup mereka itu. Walaupun dia ni hidup sekejap, tapi dalam sejarah hidup manusia ni tak pernahlah rasa sefitnah ini, seberat ini ujian yang kena. Kan kita dah bincangkan sebelum daripada ini, dalam hadis Rasulullah kata, seberat-berat ujian di atas dunia ini tak boleh lawan dengan ujian beratnya datangnya Dajjal. Di atas dunia ini sendiri, banyak manusia yang berjatuhan dan merugi pada masa fitnah dan cubaan yang besar ini. Manusia ramai mana yang kena ujian yang disebut dengan Dajjal ini, hidup dalam keadaan yang tak tenteram, bukan tak tenteram, bahkan di saat mana dia kena ujian Dajjal ini, manusia dalam keadaan yang dia hilang pedoman, hilang kedudukan pada dia. An-Nawas bin Sam'an meriwayatkan bahawa para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berapa lama Dajjal tinggal di atas muka bumi ini. Para sahabat bertanya Rasulullah, berapa lamakah Dajjal hidup di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, arba'una yawman, yawmun kasanatin, wa yawmun kasyahrin, wa yawmun kajum'atin, wa sa'iru ayyamihi ka'ayyamikum ka'ayyamikum. Qulna ya Rasulullah, fadhalika al-yawmu alladhi kasanah atakfina fihi salah yawmin? Qala la aqduru lah qadrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, selama lebih kurang 40 hari saja. 40 hari saja Dajjal hidup di atas muka bumi ini. Tapi satu hari bagaikan setahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Sehari Dajjal hidup tu macam lama dia selama lebih kurang setahun. Kemudian Rasulullah kata, kemudian satu hari lagi ada rasa bagaikan sebulan. Jaraknya masa. Ada satu hari lagi dia hidup bagaikan satu minggu. Dan ada hari-hari berikut seperti hari-hari biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak sebutnya gambaran berapa lama. Ada yang hari dia bagaikan satu hari bagaikan satu tahun. Ada satu hari bagaikan sebulan. Ada sehari bagaikan lebih kurang selama seminggu. Dan ada satu hari bagaikan hari-hari biasa. Kami bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, tentang satu hari seperti satu tahun itu, cukupkah kami solat seperti satu hari 5 kali saja ya Rasulullah? Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, yang hidup satu hari bagaikan setahun tu, pada itu cukup tak kami solat bagaikan 5 kali sehari saja? Rasulullah menjawab, kirakanlah seperti waktu mana solat biasa.
Rasulullah kata, kalau kamu hidup di saat itu, kamu kena kira macam solat biasalah pada hari-hari biasa dalam hidup kamu. Ini keadaan berapa lama Dajjal hidup. 40 hari je. Tapi sehari bagaikan setahun. Sehari bagaikan sebulan. Sehari bagaikan seminggu. Sehari bagaikan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita. Keadaan manusia sebelum datangnya Dajjal ini. Macam mana keadaan manusia? Kemunculan Dajjal merupakan penambah cubaan dan ujian. Bila datang Dajjal ini, dia akan tambah cubaan dan ujian. Kerana sebelum kemunculannya, manusia dilingkupi berbagai kesukaran hidup dan kelaparan yang begitu keras yang tidak mampu ditanggung saat itu. Saya tak pasti. Boleh jadi juga yang kita sedang alami saat ini yang disebut dengan PKP dan sebagainya, PKP dan sebagainya. Ini di antara masa-masa nak datangnya Dajjal. Boleh jadi juga. Itu keadaan yang kita kena buat persiapan dalam hidup kita. Kerana kita diuji dengan ujian yang lapar yang begitu teruk. Sampai ada orang yang tak boleh makan. Sampai orang tak cukup makan, minum. Boleh jadi ni tanda-tanda nak datangnya yang disebut dengan Dajjal dan sebagainya. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap tentang Dajjal. Rasulullah kerap kali duduk dengan sahabat berbicara tentang Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Dajjal ni, sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi 3 tahun masa yang sukar. Sebelum datangnya Dajjal, melalui masa 3 tahun, masa yang sukar. Kita dah setahun dah kena PKP ni. Ini contoh yang mudah lah kita ni. Kemudian pada masa itu, manusia akan ditimpa kelaparan yang amat parah pada saat yang demikian. Saat mana di waktu mana kena 3 tahun yang lalui ini, kalaulah COVID ini kan sampai 3 tahun, maknanya kelaparan yang amat sangat di kalangan kita. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit agar menahan sepertiga hujan daripada biasanya. Pada tahun pertama tu, Allah turun jadi kering, kemarau, dan menyuruh bumi agar menahan sepertiga daripada tanaman-tanaman. Tahun yang pertama, 1/3 tanaman-tanaman. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit agar menahan 2/3 hujan daripada biasa. Dah mula tanda nak jadi kemarau. Dan memerintah bumi agar menahan 2/3 daripada tanaman-tanaman untuk subur dan hidup. Tahun kedua. Tahun ketiga, dia memerintahkan langit agar tidak menurunkan hujan setitis pun. Tahun yang 3, hujan tak turun. Nanti pelik kan kita ni. Ada kaitan kita ni musim tahun pertama banjir. Banjir ni ialah kena pada negeri-negeri yang tak pernah kena. Banjir pula, sebelum daripada ni kita biasa dengar, banjir ni berlaku di Kelantan yang dahsyat. Tiba-tiba tahun ni berlaku dekat Pahang, berlaku dekat Johor, berlaku dekat negeri-negeri tertentu. Ini di antara tanda-tanda. Dan tahun yang 3, Allah tak turunkan air hujan ni setitis pun tak turun. Hujan pun tak turun. Dan menyuruh bumi agar tidak menumbuhkan tanaman satu pun. Semua binatang pun binasa kecuali yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang-binatang pun mati. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, dengan apa manusia hidup di waktu itu ya Rasulullah? Jika keadaan yang berlaku sedemikian rupa. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu jadinya ya Rasulullah, keadaan yang sebegitu, bagaimana nak hidup di waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasbih dan takbir itu akan berfungsi sebagai makanan bagi mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal tasbih dan zikir dia. Menjadi kekenyangan. Pada tahun yang 3 tu lapar sungguh. Lapar ni, macam mana kita nak hidup di saat yang demikian? Kita nak hidup dalam keadaan yang kelaparan ini. Sahabat-sahabat tanya, orang nak makan apa ya Rasulullah? Kalau begini jadinya, keadaan yang terjadi, orang nak makan apa? Rasulullah kata, yang boleh dimakan ialah tasbih dan juga takbir. Tasbih maknanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu tasbih dia panggil. Bukan biji tasbih tu. Biji tasbih tu, biji lah dia panggil. Tapi yang nak disebut dengan tasbih yang dimaksudkan ini apa dia? Yang dimaksudkan dalam tasbih yang ini ialah kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah.
dan juga takbir. Takbir maknanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu jangan pelekeh takbir. Ada orang kita, dia tulis takbur, dia tulis. Ataupun takdir, dia tulis demikian. Dia nak mempelekehkan takbir. Ini satu dosa. Siapa yang melakukan demikian. Jangan pelekeh takbir. Kerana takbir ini merupakan makanan pada kamu sewaktu mana kamu dalam keadaan kelaparan. Manusia lapar di saat mana suasana yang mencengkam dalam hidup dia. Tasbih dan takbir mengenyangkan padanya. Jangan ada di kalangan kita kan. Saya tengok ada tulisan-tulisan orang nak pelekehkan takbir. Nak mempelekehkan. Dia tulis takdir, dia tulis demikian. Takbur, dia tulis. Macam-macam gaya dia tulis. Dia nak sebut, dia nak pelekehkan takbir tadi. Dia sebenarnya nak pelekeh orang-orang tertentu dalam bidang-bidang tertentu yang dia nak pelekeh. Tapi sebenarnya dia sedang mempelekehkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dia mempelekehkan kebesaran Allah. Jangan buat demikian di kalangan kita. Dajjal menjadi fitnah terbesar dalam sejarah kejadian manusia. Kalau disebut lagi Dajjal ni, benda apa Dajjal? Kita sebut demikian. Maknanya itu tanda di waktu ini satu ujian yang berlaku dalam sejarah kehidupan manusia. Sejarah kehidupan manusia, Dajjal menjadi fitnah yang terbesar dalam sejarah manusia. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innahu lam takun fitnatun fil ard منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة." Rasulullah buat ucapan. Rasulullah sebut, wahai manusia semua, sesungguhnya tidak ada satu fitnah di atas muka bumi semenjak Allah menjadikan yang lebih besar daripada fitnah Dajjal sejak Allah menciptakan anak cucu Nabi Adam ini. Tak adalah ujian yang paling dahsyat dalam hidup semenjak Allah jadikan manusia, menjadikan kejadian di atas muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada kejadian yang disebut dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang akan berlaku dalam hidup ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ana akhirul anbiya, aku ni merupakan nabi yang terakhir. Tak ada dah nabi lepas pada aku. Wa antum akhirul umam, dan kalian pula adalah umat yang terakhir. Rasulullah sebut demikian. Dalam keadaan yang sebegitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, wa huwa kharijun fikum la mahalah, pasti ia akan keluar pada masa kalian yang tidak ada keraguan lagi. Rasulullah sebut, aku Nabi terakhir. Lepas pada tu, memanglah umat Muhammad ini, umat yang dirahmati dan diberkati. Tapi kita kena faham, walaupun kita diberi keberkatan dan kerahmatan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita umat yang terakhir, tapi ujian kita paling dahsyat. Paling dahsyat. Tak adalah ujian yang lebih dahsyat daripada ujian Dajjal. Semenjak daripada kejadian Nabi Adam AS sampailah pada kejadian umat terakhir di atas muka bumi ini sendiri. Abdullah bin Umar, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut saja begitu, Rasulullah sebut terus, oleh kerana aku Nabi terakhir dan juga kamu pula umat yang terakhir, kamu kena bersedia saat mana keluarnya yang disebut dengan Dajjal ini. Bersedia dengan apa? Yang pertama kena ada ilmu. Sebab tu saya terangkan yang ni. Nak suruh di kalangan semua follower saya, semua di kalangan orang yang mengikuti kuliah-kuliah saya, dia tahu bahawa depan kita ni ada ujian. Depan kita ni ada ujian. Ujian apa yang kita kena lalui pada diri kita? Ujian yang namakan dengan ujian yang disebut dengan ujian Dajjal yang akan datang pada diri kita bila yang Rasulullah kata, wa huwa kharijun fikum, dia akan keluar di kalangan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dia akan keluar di kalangan kamu. Kemudian la mahalah, tidak mustahil perkara tersebut. Benda yang tidak diragu-ragukan lagi akan berlaku pada diri kalian dan pada diri saya saat berada pada penghujung zaman. Dua perkara itulah yang saya sebut banyak kali. Kita bersiap untuk saat kematian ataupun bersiap untuk hari kiamat di dalam kehidupan kita. Dua-dua ni kena buat persiapan pada diri kita demikian. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Dajjal. Tentang Dajjal. Inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumah wa laqad anzara Nuh qaumah walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan la yaqulhu an-nabiy liqaumihi ta'lamuna annahu a'war wa inna Allah laysa bi'a'war. Rasulullah kata, aku nak bagi peringatan pada kamu. Sesungguhnya aku akan mengingatkan kalian dan tidak ada satu nabi pun kecuali semua mengingatkan kaum-kaum mereka. Terhadap apa dia? Terhadap Dajjal ini. Semua nabi-nabi. Bila mereka datang, bila nabi-nabi datang, dia ingatkan dua perkara kepada setiap umat dia. Yang pertama, ingatkan persiapan menjelang kematian. Yang kedua, ingatkan saat hari kiamat yang disebut dengan Dajjal. Kebanyakan nabi, bukan kebanyakan, semua nabi-nabi sebut demikian. Nabi Nuh telah mengingatkan kaumnya. Nabi Nuh AS memanggil kaum dia, berdakwah pada kaum dia selama lebih kurang 950 tahun. 950 tahun berdakwah pada kaum dia. Bagi tahu pada kaum dia yang tentang mengenai perlunya untuk bersiap dengan hari kiamat. Sehingga kan kaum dia mengejek dia. Yang mengikut dia, yang mengikut Nabi Nuh AS 80 orang. 950 tahun berdakwah Nabi Nuh AS. Rasulullah sebut, walaqad anzara Nuh qaumah. Sesungguhnya kaum Nabi Nuh itu telah mengingatkan kaum dia. Walakinni sa'aqulu lakum. Tetapi aku nak sebut pada kamu, kepada kalian, ucapan yang tidak pernah diucap Nabi sebelumku. Nak sebut pada kamu, lam yaqulhun nabi liqaumih, kepada kaum dia. Apa dia? Ta'lamun annahu a'war. Sesungguhnya Dajjal itu mata dia buta sebelah. Disebut demikian. Sebut, Nabi-Nabi sebut tentang mengenai Dajjal. Tapi Nabi-Nabi ni tak sebut tentang Dajjal tu mata dia buta sebelah. Lalu Rasulullah kata, aku nak sebut pada kamu. Yang Nabi-Nabi tak sebut. Tanda Dajjal tu apa dia? Annahu a'war. Dia buta mata sebelah kanan dia. Ada yang riwayat kata sebelah kiri. Ada yang kata sebelah kanan. Dajjal ini sendiri. Tapi nak sebutnya, Dajjal ni mata dia buta sebelah. Di antara mata dia dengan mata dia tu ada tertulis kafir. Kafir itu orang Islam dia kenal. Orang yang bukan Islam tak nampak tulisan kafir. Di atas dahi dia tu tulisan yang demikian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Dajjal ini buta, Allah Subhanahu wa taala tak pernah buta. Rasulullah sebut demikian. Kemudian bagaimana perjalanan Dajjal ini? Bagaimana kemampuan dia yang menyebabkan dia ni dianggap menjadi ujian yang berat? Bagaimana kecepatan dia dan fitnah yang dibuat oleh Dajjal ini? Apa dia yang berlaku? Tidak diragukan bahawa Dajjal memiliki keistimewaan dan keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun. Dajjal ni yang jadi fitnah yang teruk sangat ni, puncanya apa dia? Punca dianya memiliki keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang biasa. Kalau tidak demikian, bagaimana ia mampu menarik hati manusia sehingga ramai yang percaya kepadanya setelah mana termakan pujukan Dajjal itu. Kemampuan dia apa dia? Kemampuan dan keistimewaan ini tetap sebagai ilmu ghaib. Kalau saja Rasulullah tidak mengkabarkan pada kita, beliau telah membicarakan cara panjang lebar dan menjelaskan tingkah laku selama mana Dajjal ini berada di bumi. Hal ini didasari kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bimbang umat dia. Rasulullah cerita terus, Dajjal ni jahat dia macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita. Bukti yang menunjukkan kebimbangan dan kecintaan Rasulullah pada umat ini adalah ketika mana Rasulullah berada dalam keadaan sukar pada hari kiamat. Setiap Nabi berkata, diriku, nafsi. Nabi-Nabi sebut, diri aku. Tetapi Rasulullah sentiasa memanggil, ummati, ummat aku, wahai Tuhanku. Betapa Rasulullah membimbangkan umat dia, tergambar jelas pada diri Rasulullah pada hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, Rasulullah tanya terus, aina ummati ya Jibril? Mana umat aku wahai Jibril? Sibuk dengan umat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang termakan pujukan Dajjal. Termakan pujukan Dajjal tak datang pun kena pujuk lepeh dah kita.
Dajjal tak datang pun kena pujuk. Orang kafir je pujuk. Pujuk dengan RM30 je. RM30 pun lepeh dah orang kita. Nak sebut itu belum Dajjal lagi. Kalau datang Dajjal, lagi lepeh orang kita. Mana sebutnya gambaran. Pujuk dengan tawaran-tawaran. Dulu kan buat tawaran PTPTN akan dihapuskan. Kalau nak sebutnya, harga minyak diturunkan. Kena tawar begitu pun lepeh dah orang kita. Kerana itu, beliau mengupas panjang lebar tentang Dajjal. Rasulullah cerita panjang tentang Dajjal ini. Menjelaskan semua perbuatannya. Memperingatkan darinya. Dan menghimbau agar tidak ada seorang pun yang mengikuti. Hingga tidak terjatuh dalam fitnah dan tidak jatuh dalam cubaan dan ujian ilahi yang menghantar ke neraka pada hari kiamat kelak. Permasalahan ini merupakan permasalahan besar, sukar dan berkaitan dengan keimanan dan kekafiran pada manusia. Kekafiran manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkhutbah. Lalu Rasulullah SAW dalam khutbahnya menyebut, sesungguhnya di muka bumi ini, sejak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak pernah terjadi fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Rasulullah SAW sebut demikian. Nak gambarkan apa dia? Nak gambarkan Allah tidak mengutuskan seorang Nabi pun kecuali mengingatkan kaum daripada Dajjal itu. Semua Nabi-Nabi cerita, datang cerita Dajjal. Bagi tahu Dajjal, jahatnya Dajjal. Cerita semua Nabi-Nabi demikian. Cuma Nabi tak sebut je. Nabi-Nabi dahulu, dia sebut Dajjal, dia tak sebut tentang Dajjal ni mata dia buta sebelah. Rasulullah dia datang. Rasulullah sebut tentang jahatnya Dajjal ini, di mana mata dia buta dalam keadaan sebelah. Itu dia jadi demikian. Saya adalah Nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah SAW sebut, saya adalah Nabi terakhir dan kalian umat terakhir. Pasti akan muncul pada masa kalian yang tidak mustahil akan berlaku perkara demikian. Lalu Rasulullah merendah dan mengangkat badannya sehingga kami mengira Dajjal berada di balik pohon kurma. Rasulullah SAW merendahkan badan dia. Rasulullah SAW yang diri itu, Rasulullah rendahkan diri dia. Rasulullah mengecupkan diri Rasulullah. Seolah-olah macam Dajjal itu ada di belakang pokok kurma. Di zaman Rasulullah itu. Setelah kami tenang, Rasulullah memberitahu kepada kami seraya bersabda, Dajjal membuatkan aku bimbang ke atas kalian. Rasulullah SAW sebut demikian. Kerana Dajjal, aku jadi bimbang ke atas kalian. Aku bimbang. Bimbang yang tu je pada kalian. Itu di mana Dajjal. Kalian saja ia muncul. Kalau saja dia muncul dan saya berada di sisi kalian, Rasulullah sebut, saya akan menjadi pembela kalian daripadanya. Dan saya adalah pembela setiap Muslim. Tetapi jika ia muncul setelahku, setiap jiwa menjadi pembela bagi dirinya. Itu jadi pelik Rasulullah kata. Setelah mana aku tak ada, zaman aku ada, aku akan pertahankan kalian. Tapi bila aku tak ada, kalian mempertahankan Dajjal. Kalian akan mempertahankan Dajjal. Allah akan menggantikan aku membela setiap Muslim. Ia akan keluar melalui jalan antara Syria dan juga Iraq. Dajjal ini, dia akan keluar daripada sebelah Khurasan. Di antara Syria dan juga Iraq. Lalu ia membinasakan, iaitu merosakkan dan mengirim tentera dan pasukan sebelah kanan dan juga kiri. Ini dia akan datang. Di depannya ada lebih kurang 70,000 pasukan daripada Yahudi Asbahan yang dipimpin oleh seorang lelaki. Saya merasakan di antara mereka ada yang berkata, Rasulullah SAW sebut, tengah-tengah 70,000 tu yang bergerak di depan pada Dajjal ini, depan pada Dajjal itu, dalam keadaan dia seorang tu sebut, lelaki tu sebut, cepat. Tak sabar ni nak menghapuskan umat Muhammad, nak menghancurkan umat manusia. Berikut kami akan sebut secara urutan kelebihan dan keistimewaan Dajjal. Kita sebut. Apa dia? Dajjal. Dia membawa syurga dan neraka. Allahu Akbar. Dalam hadis ditetapkan bahawa syurga adalah neraka. Dan neraka adalah syurga. Maka barang siapa diuji dengan nerakanya, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dan hendaklah membaca awal-awal surah Al-Kahfi sehingga nerakanya menjadi sejuk dan penyelamat bagi diri dia. Huzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma'ahu ay Dajjal jannatun wa narun, fannaruhu jannatun wa jannatuhu narun.
Dia akan jadikan demikian. Maksudnya dibawa syurga ni apa dia? Dia bawa kenikmatan yang berada dalam syurga tu di atas dunia. Padahal segala kenikmatan itu menjadi neraka. Menjadi neraka di dunia ini. Kalau siapa-siapa yang ambil nikmat itu, masuk neraka lah dia. Manakala dia membawa neraka menjadi syurga. Neraka menjadi syurga, syurga menjadi neraka. Orang yang Dajjal ni, dia bawa syurga dan dia bawa neraka. Maksudnya apa dia? Dia bawa segala nikmat-nikmat dalam syurga untuk ditayangkan di atas muka bumi, diikuti oleh orang ramai. Maknanya berzina, minum arak, rasa nikmat semua. Yang nikmat dalam syurga tu di atas dunia. Siapa-siapa yang ambil syurga tu, yang dibawa oleh Dajjal ini, maka masuk neraka lah dia. Itu cara demikian. Dan digambarkan orang yang solat, orang yang baca Quran, orang yang taat pada perintah Allah ni, di atas dunia ni neraka. Siapa yang terlibat dengan Al-Quran, terlibat dengan hadis Rasulullah, terlibat dengan syariat agama, yang mana terlibat dengan perintah Allah, siapa yang terlibat ni, sengsara lah dia. Tapi, siapa yang ambil yang ni, masuk syurga lah dia. Tepat. Tuan-tuan boleh faham tak konsep yang demikian? Rasulullah SAW sebut, ma'ahu ay dajjal jannatun, wa narun, fannaruhu jannah, wa jannatun narun. Siapa-siapa yang ambil neraka, siapa-siapa yang ambil syurga, pada saat mana Dajjal bawa tersebut, kenikmatan itu dibawa di atas dunia ini, diambil, maka dia masuk neraka. Siapa yang ambil yang disebut dengan azabnya neraka di atas dunia ini, maka syurga lah untuk dia di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, dia membawa air dan juga api. Dajjal ni dibawa syurga dan neraka. Yang kedua, dia bawa apa dia? Air dan juga api. Dia bawa air dan juga api. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'ahu ma'an wa naran, fannaruhu ma'an baridun wa ma'uhu narun." Dia sebut demikian. Rasulullah kata, bersama dengan Dajjal ini, air dan api. Apinya adalah air yang sejuk dan airnya adalah api. Maksudnya demikian. Siapa-siapa yang minum arak, bagi dia, minum arak ni, Dajjal ajar, minum arak ni, macam kamu minum air yang nikmat-nikmat. Dia akan jadi demikian. Manakala, siapa yang minum air masak, air yang bersih, air yang jernih, maknanya dia sedang minum nanah-nanah di atas dunia ini lagi. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Yang ketiga, Dajjal ini bawa apa dia? Dia bawa dua sungai yang mengalir. Di bawah dia tu, Huzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Sungai yang mengalir, la ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu ma'ahu nahrani bahriyani ahaduhuma ra'yul ain ma'un abyad wal akhar ra'yul ain narun ta'ajjaju fa imma adrakahu hadun falyatin nahr alladhi yarahu naran wal yughammid thumma la yatti ra'sah fayashraba minhu fa innahu ma'ul barid. Sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang bersama dengan Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, saya lebih tahu apa yang bersama dengan Dajjal daripada ia sendiri. Rasulullah sebut demikian. Ada bersamanya dua sungai yang mengalir. Bersama dengan dia tu, sungai yang mengalir. Salah satu terlihat oleh mata seperti air putih, dan satu lagi terlihat mata seperti api yang menyala-nyala. Ini keadaan yang berlaku. Jika seorang menjumpainya, hendaklah ia mendatangi sungai yang ia dilihat api. Siapa yang nampak Dajjal tu datang, Rasulullah kata, jangan sekali-kali dia datang dengan apa dia? Datang dengan air yang sejuk tu, jangan. Tapi dia kena tengok air yang bawa api. Kamu kena pergi kat situ. Hendaknya ia menutup matanya, kemudian menunduk kepalanya, lantas meminum daripadanya, kerana sesungguhnya ia adalah air yang sangat sejuk. Saat mana kamu tengok air yang dibawa oleh Dajjal tadi, kerana manusia ni dahaga. 3 tahun sebelum datang Dajjal tu, air jadi kering, tak ada benda. Kehidupan manusia ni jadi teruk. Saat itu Dajjal bawa air. Satu air ada api, satu air dalam sejuk. Jangan ambil air sejuk. Bawa
pergi dekat dengan api tu. Kalau air yang berapi tu, yang kamu tengok api tu, kamu tutup mata kamu minum. Rasulullah kata, minum air tu. Yang minum air tu jauh lebih menguntungkan kamu daripada kamu meminum air yang sejuk tetapi menyebabkan kamu dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tanda Dajjal ini. Tanda bagaimana lagi? Jalan dia cepat seperti hujan yang ditiup oleh angin. Dajjal ni dia berjalan laju, cepat. Cara dia berjalan. Bumi akan digulung seperti pakaian daripada kulit kambing, kulit biri-biri. Bumi ni dia akan gulung seperti pakaian daripada kulit biri-biri. Dajjal akan mengelilingi seluruh bumi dalam masa 40 hari saja. Dia keliling bumi ni selama 40 hari je. Semua negeri akan disinggahi kecuali Mekah dan juga Madinah. Malaysia senang dia singgah. Selangor lagi tidak singgah. Tak sebutnya Dajjal ini akan singgah semua. Dia akan singgah dalam masa 40 hari je. Dia keliling. Jalan dia cepat seperti hujan yang ditiup angin. Kecepatan perjalanannya seperti hujan yang ditiup angin. Laju. Kalau kita tengok hujan ribut kan. Hujan ribut tu, Allah, kita takut rasa. Yang demikian itu supaya ia mampu melalui seluruh kota dan juga kampung. Lalu memfitnah, membaca, mengaruhi penghuni ni. Sampai ia diakui dan diikuti kebanyakan manusia. Manusia ikut semua. Bersamaan dengan itu, ramai manusia yang menghalangi, iaitu orang-orang mukmin sejati. Tapi ada juga yang lawan. Yang tahulah, Dajjal. Itu mukmin yang sejati. Mudah-mudahan di kalangan anak cucu kita ni, ataupun kita ni kalau kena sampai saat itu, kita lawan. An-Nawas bin Sam'an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila tanya tentang kelajuan Dajjal di bumi ini, Rasulullah menjawab, kal ghaisil stad baratul rih. Rasulullah kata seperti hujan yang ditiup oleh angin. Lajunya kal ghaisil istadbartuhu rih. Beliau juga telah mengkabarkan bahawa ia akan mengelilingi seluruh bumi dan setiap negeri pasti akan dimasuki oleh Dajjal ini. Tak ada kampung dan tidak ada kawasan yang tidak dilalui oleh Dajjal. Semua Dajjal lalu semua kawasan itu. Ia benar-benar akan dicegah memasuki Mekah dan Madinah saja kerana keharaman kedua kota tersebut di sisi Allah SWT. Dua tempat ni dia tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk dua tempat ni je. Mekah, Madinah. Tempat ni tak boleh masuk. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, semua negeri akan dilalui oleh Dajjal kecuali Mekah dan juga Madinah saja. Dua negeri ini saja yang tidak dilalui oleh Dajjal. Yang lain tu lalu semualah. Termasuk Shah Alam kita ni. Termasuk di kawasan-kawasan Gua Musang. Jangan ingat kita tak sampai Dajjal tempat kita. Jangan ingat. Dajjal ni akan sampai. Jadi demikian. Oleh demikian, maka kita kena buat persiapan dengan ilmu. Kabarkan pada masyarakat kita jahatnya Dajjal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada umat-umat dia tentang bahayanya Dajjal yang akan dilalui dalam kehidupan ini. Yang kelima, dia akan membawa segunung roti dan juga daging. Ini tanda Dajjal ni. Bawa roti dan juga segunung roti dan juga daging. Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Rasulullah sebut, ma'ahu wajibalun khubzin wa lahmin wa naharan min ma'in. Dajjal akan membawa gunung roti dan daging dan sungai daripada air. Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Dajjal membawa gunung daripada kuah dan daging potong yang panas, sungai yang mengalir, gunung daripada bunga dan tanaman, dan gunung daripada api dan asap. Ia akan berkata, ini adalah syurgaku, ini adalah nerakaku, ini adalah makananku, dan ini adalah minumanku. Katanya Dajjal saat itu. Lalu manusia pun yang tak ada agama, tak ada iman, berebut nak ambil makanan-makanan yang dibawa oleh Dajjal. Dah 3 tahun dah kemarau. Tahun yang pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun 3 tu paling dahsyat. Tiba-tiba keluar Dajjal. Lepas pada 3 tahun tu, keluarnya Dajjal.
Bila keluarnya Dajjal mula menjadikan manusia dalam keadaan mula menyembah kepada Dajjal itu, tidak lagi sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dajjal membawa roti dan juga daging. Ini merupakan fitnah yang besar. Bawa roti dan daging. Makan gulai daging, cicah dengan roti. Siapa tak nak? Kemudian minum ais pula. Minuman ais yang sejuk. Ada dua sungai. Sungai yang ada api, sungai yang sejuk. Rasulullah pesan dah, jangan minum daripada sungai yang sejuk. Minum daripada sungai yang ada api itu, kamu pejam mata. Kamu minum yang tu, tak apa. Yang tu minum tak apa. Tapi minum yang disebut daripada, yang dibawa daripada yang sejuk tu, jangan minum. Rasulullah pesan demikian. Abu Nu'aim meriwayatkan cerita demikian. Yang keenam, Dajjal ni dalam keadaan yang keenam, dia memerintah sungai agar mengalir, lantas terus mengalir. Sungai itu tak kering. Padahal sebelum daripada ini dah kering dah. Sungai-sungai dah jadi kering. Zaman tersebut. Kemudian air dah jadi kering, tak ada dah. Tiba-tiba datang Dajjal arahkan mengalir kembali air di atas sungai ini. Salah satu daripada keajaiban Dajjal adalah dia memerintahkan air sungai agar berhenti mengalir. Berhenti mengalir. Maka ia pun berhenti. Kemudian dia menyuruhnya mengalir kembali. Ia pun mengalir. Sungai ni hebat tak hebatnya Dajjal di saat itu. Dalam hadis sahih disebut, dia akan mendatangi sungai. Lalu memerintahkannya agar mengalir, maka mengalirlah. Kemudian memerintahkan agar berbalik, maka sungai itu pun berbalik naik ke atas balik. Sungai itu sepatutnya mudik ke hilir. Tiba-tiba daripada hilir naik ke hulu balik. Naik ke atas balik. Kemudian dia menyuruh agar kering. Maka sungai itu pun jadi kering. Macam dia ni Tuhan dah. Kun fayakun. Sungai kering. Kering sungai. Sungai mengalir sungai. Hebatnya Dajjal di saat itu. Untuk merosakkan manusia lah. Untuk merosakkan manusia. Kemudian yang ketujuh. Saat mana tanda-tanda Dajjal ini. Yang ketujuh. Sampailah ada beberapa tanda-tanda lagi. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita pada pengajian kita yang akan datang, yang seterusnya ini. Saya rasa cukuplah, memadailah dalam perbincangan kita pada kali ini. Cerita tentang tanda-tanda Dajjal ini, bagaimana keadaan Dajjal, sewaktu mana kehadiran Dajjal itu sendiri. Terima kasih di atas kesempatan pada saat pengajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah bagi kekuatan untuk kita menambahkan ilmu dalam kehidupan kita ini. Sekali lagi saya nak maklum pada sahabat-sahabat tentang tajaan pengajian pelajar-pelajar ni. Saya perlu pada tajaan. Kalau parahan sekian nak taja pelajar-pelajar ni, kalian bolehlah terus berhubung pelajar-pelajar yang anak-anak yang sedang menghafal Quran dan yang sedang dalam keadaan yang dianya dalam anak-anak kita yang sedang belajar dan menghafal Quran ini, dianya perlu ditaja. Kalau tuan-tuan nak taja sebulan, RM350. 4 bulan, RM1,400. Tuan-tuan nak taja 8 bulan, gold, nak taja RM2,800. Dan 12 bulan, RM3,700. Saya perlu sangat tuan-tuan terus kepada talian 013-617-1941. Tuan-tuan tolonglah hubungi pegawai keuangan saya ini. Pegawai keuangan saya ni di talian 013-617-1941. Siapa-siapa yang nak taja. Ada beberapa orang pelajar yang perlu taja ni. Sekarang ni adik Nurul Dianah binti Hamzah. Ni di antara yang perlu ditaja ni. Untuk ditaja ni, untuk mereka sedang belajar. Adik ni datang daripada bumi Perak. Parit Buntar Perak. Dah habis dah 30 juzuk Al-Quran. Kemudian adik Nurul Iman Faqihah binti Abdul Rahim. Ni anak Ustaz Abdul Rahim. Ustaz Abdul Rahim ni sendiri. Dan kita perlukan tajaan. Itu di mana adik Nurul Iman ini berasal daripada Sungai Buloh, Selangor. Dan seorang lagi adik Nurul Imanina binti Zaidi. Ini daripada Pulau Langkawi, Kampung Perana Ulu Melaka Langkawi, yang sedang mengambil syahadah. Mereka habis dah 30 juzuk, mereka sedang mengulang untuk dapatkan syahadah tanpa salah 4 kesalahan. Daripada 30 juzuk itu, mereka ambil syahadah ini sendiri. InsyaAllah, doalah tuan-tuan yang nak taja ni, tuan-tuan hubungi di talian
013 617 1941. Niat untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya. Mudah-mudahan bila kita niat untuk cara demikian, sampai pahala pada mereka yang telah meninggal dunia itu sendiri. Yang kedua, para hadirin sekalian, saya sedang mendapatkan yang disebut dengan apa dia? Untuk ni tajaan, kalau tuan-tuan tak boleh taja yang ni, dia kata Ustaz mahal sangat. Saya nak tuan-tuan taja yang disebut dengan sumbangan nasi bungkus untuk frontliner. Ni RM8 je. RM8 je satu bungkus. RM8 satu bungkus setiap hari kita buat. Alhamdulillah kita dah bagi pada hospital Sungai Buloh. Kita ambil malam. Kita kata kita hantar malam. Yang siang hari ramai yang hantar. Tapi yang malam hari tak ada yang hantar ni, kita ambil pendekatan kita ni malam. Tuan-tuan masukkan dalam akaun Matan Center. Pada tuan-tuan masuk dalam akaun Matan Center ni RM8 je. RM8 je. Kemudian maklum pada 013 906 1204. 013 906 1204. Dan saya suka nak maklum pada tuan-tuan, bangunan kita ni, termasuk bangunan ni, kita cadang nak beli 3 lot bangunan kedai ni, rumah kedai yang kita buat sekolah pelajar-pelajar yang dah habis dah 30 juzuk. Kalau tuan-tuan nak juga untuk nak wakaf terhadap bangunan ini, kami sedang bukalah untuk nak wakafkan satu petak wakaf ini, sekaki itu sebanyak RM5,000 saja. Untuk niat untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak kekalkan pahala wakaf itu berterusan, saya memerlukan lebih kurang 5 juta untuk nak beli bangunan ini. Dan bila kita dapat demikian, 5 juta tu kita bayar terhadap 3 lot kedai. Lot kedai ni insya-Allah kita bayar. Seterusnya insya-Allah tuan-tuan boleh hubungi juga talian 013 617 1941 insya-Allah. Ni tolong warkan sesama kita lah insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.